Pertubuhan Pelancongan Dunia atau World Tourism Organization (WTO) mendefinisikan pelancongan sebagai orang yang pergi atau tinggal di tempat-tempat yang di luar kebiasaan mereka untuk bercuti dengan tidak melebihi tempo 1 tahun. Pelancongan adalah salah satu industri terpenting di dunia yang berupaya mengembangkan aspek fisikal, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi, serta mampu memberi pulangan ekonomi kepada negara sejak awal 1980-an lagi. Penglibatan Malaysia dalam industri pelancongan boleh dikatakan sedang memuncak lantaran pembentukan wilayah koridor ekonomi baru pada tahun 2007, yang merupakan satu strategi dan pendekatan yang tepat dalam usaha memastikan keseimbangan pembangunan ekonomi Malaysia agar lebih mantap khususnya dalam sektor pelancongan. Oleh yang demikian, tanpa membuang masa, saya dan rakan-rakan akan menerangkan impak ekonomi dalam pelancongan. Industri pelancongan Malaysia merupakan salah satu penyumbang terbesar ekonomi negara. Menteri Pelancongan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz berkata, kepelbagaian budaya merupakan faktor utama negara ini menjadi tumpuan pelancong. Pada tahun lepas sahaja, 25 juta pelancong direkodkan. Nazri menjelaskan ia dibuktikan lagi dengan statistik kementerian yang merekodkan 14.5 juta pelancong melawat kawasan perkampungan. Malah jualan kraftangan sahaja mencecah 341 juta ringgit. Antara lain yang menarik pelancong asing ialah acara persembahan seperti Citra Warna 1 Malaysia 2013 yang mempersembahkan persembahan kebudayaan dan perarakan di Dataran Merdeka. Taran Mega Endang Citra Warna menjadi kemuncak acara perarakan pelancongan terbesar itu. Ia menggabungkan 6,700 peserta melibatkan penari, pemuzik dan pemain boneka seluruh negara. Kementerian Pelancongan juga katanya mensasarkan 28 juta kedatangan pelancong pada tahun melawat Malaysia. Baiklah, kita masuk kepada impak positif ekonomi dalam pelancongan. Impak yang pertama ialah pendapatan per kapita dan KDNK. Industri pelancongan telah menunjukkan prestasi memberansangkan dengan jumlah ketibaan pelancong meningkat setiap tahun. Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Tourism Malaysia, berkata, bagi tempoh yang sama, prestasi pelancongan negara juga mencatatkan pertumbuhan dari segi perbelanjaan per kapita sebanyak 1.3% kepada RM3,300. 10 negara yang mencatatkan bilangan ketibaan pelancongan antarabangsa tertinggi ke negara ini pada tahun 2019 ialah Singapura, Indonesia, China, Thailand, Brunei, India, Korea Selatan, Jepun, Filipina, dan Vietnam. Bagi mempercepatkan momentum pertumbuhan industri pelancongan untuk mencapai potensi sepenuhnya, usaha berterusan telah diambil untuk meletakkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan antarabangsa dan domestik. Usaha ini termasuk melaksanakan strategi promosi yang lebih fokus, membangunkan pakej dan produk yang inovatif, menjadi tuan rumah kepada acara berprofil tinggi, serta menaik taraf kemudahan dan infrastruktur. 5 negara teratas yang menjadi penyumbang terbesar kepada pendapatan pelancongan ialah Singapura, iaitu sebanyak RM11.56 bilion, China RM7.09 bilion, Indonesia RM5.71 bilion, Thailand 1.70 bilion, dan Brunei RM1.52 bilion. Manakala impak yang kedua pula ialah memberi peluang pekerjaan. Industri pelancongan juga dilihat menyumbang dengan ketara kepada jumlah pekerjaan di negara ini. Kalau kita lihat kepada peluang pekerjaan ini, sektor pelancongan mewakili 23.4% daripada keseluruhan peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada rakyat Malaysia dan menjadi antara penyumbang terbesar kepada sektor yang menyediakan paling banyak peluang kepada penduduk di negara ini. Timbalan Menteri Pelancongan berkata, sepanjang tahun lalu, sejumlah 3.4 juta peluang pekerjaan disediakan sektor pelancongan di negara ini. Beliau berkata, jumlah itu menjadi sektor pelancongan negara kekal kompetitif dalam menyediakan pekerjaan kepada rakyat tempatan. Selain mampu terus menjana pendapatan kepada operator produk pelancongan di Malaysia menjelang Tahun Melawat Malaysia 2020,
Bagaimanapun, peluang pekerjaan adalah lebih tinggi sekiranya kaitan kuku antara sektor pelancongan dengan segmen ekonomi yang lain seperti sektor pengangkutan, perdagangan, runcit, utility, makanan dan minuman, serta perkhidmatan keuangan di pekerjaan yang ditawarkan kepada rakyat Malaysia dan menjadi antara penyumbang terbesar kepada sektor yang menyediakan paling banyak peluang kepada penduduk di negara ini. Timbalan Menteri Pelancongan melalui penglibatan mereka dalam aktiviti berkaitan pelancongan seperti program Inap Desa, aktiviti pemandu pelancong bagi pelancongan eko dan agro, serta industri kraft tangan. Manakala impak yang ketiga pula ialah pelancongan domestik. Pelancongan domestik juga memainkan peranan penting dalam keseluruhan industri pelancongan. Sehubungan ini, pelancong domestik terus dipromosi untuk menarik lebih ramai rakyat tempatan melancong di dalam negeri. Dikenal pasti sebagai satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat, pelancong domestik boleh merangsang penggunaan swasta, pengurangan aliran keluar tukar asing serta menanam rasa cintakan alam semula jadi di Malaysia. Pelancong domestik yang kukuh dan pesat juga mampu mengurangkan naik turun jumlah ketibaan pelancong akibat kesan luar seperti bencana alam, wabak penyakit, dan ancaman keselamatan. Antara faktor yang mendorong pelancongan domestik termasuk peningkatan pendapatan isi rumah dan kembangan ini membolehkan rakyat Malaysia melancong dengan lebih kerap dan bercuti lebih lama. Peningkatan jumlah mesyuarat korporat, insentif dan retret serta kem remaja turut menyumbang kepada pertumbuhan tinggi industri ini. Di samping itu, penawaran harga kompetitif oleh syarikat penerbangan tambang murah dan sistem penerbangan Malaysia serta pakej percutian domestik yang berpatutan turut merangsang pelancongan domestik. Pelaksanaan masa bekerja 5 hari seminggu bagi sektor awam sejak Julai 2005 telah merancangkan lagi pertumbuhan sektor pelancongan. Hai, saya Ozi Priscilla Ambutang. Dalam segmen kali ini, saya akan membahaskan tentang impak positif ekonomi dalam pelancongan. Pertama, impak ekonomi dalam pelancongan akan membawa kepada perkembangan dan pembangunan sektor ekonomi yang berasaskan penginapan. Sebagai contoh, hotel-hotel, resort yang akan dibangunkan oleh masyarakat setempat di mana berlakunya aktiviti pelancongan. My face above the water, you are not around, and I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, and I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, I'm pulling against the wave, drifting away, wave after wave, wave after wave. But I'm slowly drifting, and my feet can't touch the ground, and it feels like. Yang kedua ialah mampu membangunkan sektor ekonomi yang berasaskan makanan. Apabila wujud aktiviti pelancongan di suatu kawasan, maka pembangunan dan perkembangan dari segi perniagaan makanan akan boleh berlaku.
pembangunan dari segi sektor pengangkutan. Hal ini juga sama dengan perkembangan sektor-sektor sebelumnya, di mana dalam sektor pengangkutan ini boleh berlaku perkembangan karena wujudnya pertambahan dari segi aktiviti-aktiviti pelancongan. Sudah tentu aktiviti pelancongan itu memerlukan sektor-sektor pengangkutan untuk membolehkan mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebagai contoh, I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy. Now I better who's in front of me. I was looking for a remedy. Now I better who's in front of me. Yeah. Push you back, hold you close, start a fight, there you go. I get unstable, in my bed all alone. Never know when you home. I get unstable, Remember the first time I met you. peningkatan dan kemajuan dalam sektor industri kecil dan sederhana. Hal ini kerana apabila wujudnya aktiviti pelancongan, maka sektor industri kecil dan sederhana ini mampu beroperasi dan meningkat saban masa. Hal ini kerana aktiviti pelancongan sudah pasti memerlukan mereka untuk membeli tanda mata untuk sebagai kenang-kenangan untuk dibawa kembali ke negara asal atau negeri asal mereka. Contohnya di negeri kita melihat kalau aspek pelancongan saja, rugi sekarang ini lebih kurang 9 bilion ya. Tiada penerbangan, kemudian sangat-sangat terrible lah kepada industri penerbangan contohnya. Kemudian mereka yang terlibat dalam peruncitan lagi, yang terlibat dengan segala bentuk perniagaan. Jadi pada masa sama juga mungkin terpaksa membayar gaji pekerja, tetapi pendapatan tidak ada. Jadi kita bimbang lebih banyak yang gulung tikar tak dapat berfungsi dan terusnya memberikan impak yang cukup buruk. Kita juga dapat saksikan kebanyakan negara-negara di luar sana banyak yang melaksanakan lockdown, ada yang menjalankan sama seperti kita, PKP dan sebagainya susulan daripada coronavirus ini, dan semestinya sektor pelancongan ini amat begitu terkesan. Dan tambahan pula ketika negara kita mempunyai satu kempen yang begitu besar iaitu kempen Tahun Melaut Malaysia 2020, ia semestinya memberikan satu tamparan hebat buat pelancong-pelancong ataupun buat industri pelancongan ini. Dan kalau kita nak kongsikan 2 hari yang lalu iaitu satu laporan di Astro Awani kita bawakan, kata Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri mengatakan 1 juta pekerja sektor pelancongan bakal hilang pekerjaan, dan ia juga industri ini juga merekodkan kerugian kira-kira 20 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama ini. Ini satu angka yang begitu menakutkan kita semua, terutamanya bagi sektor pelancongan sendiri. Dan untuk bercakap, untuk menyelami apa agaknya isi hati daripada industri pelancongan ini, kita bersama dengan Uzaidi Udanis, merupakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Hafizi, apa khabar? Baik, mungkin kita dapat teruskan kepada perbincangan kita. Kita nak tahu ataupun boleh dapat kongsikan sektor pelancongan dan juga PKS ini memang terjejas teruk akibat PKP ini. Dapat huraikan sedikit jenis pelancongan yang apa yang terjejas dan mungkin ada perkhidmatan yang juga terjejas. Dapat dihuraikan sedikit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana memberi kesempatan saya menyuarakan kebimbangan industri pelancongan bersangkutan dengan COVID-19. Ya, Hafizi, sebenarnya kita tahu industri pelancongan ini adalah penting untuk negara. Industri pelancongan sendiri membeli lebih kurang 13.3% kepada GDP. Jadi industri pelancongan ini membawa FDI yang sangat besar, lebih kurang 84.1 bilion tahun lepas.
dan lebih kurang 640,000 syarikat pelancongan, syarikat tempatan yang melibatkan diri dalam industri pelancongan dan yang menawarkan, yang memberi pekerjaan lebih kurang 4.7 juta pekerjaan pada rakyat Malaysia yang diwujudkan oleh industri pelancongan. Jadi industri pelancongan ni amat terkesan lah dengan COVID-19 ni. Jadi kita sebenarnya kita yang paling mula terkesan, dan insya-Allah tak tahulah, saya harap tidak, tapi nampaknya yang paling akhir lah yang pulih. Jadi penggiat industri sedar masa krisis yang sekarang ni, yang kita hadapi sekarang ni. Jadi banyak sektor-sektor yang terlibat dalam industri pelancongannya, kebanyakan memang semuanya terkesan, dan kita sebenarnya ialah kita nak komplain pun kita bukannya Malaysia saja yang terkena, tapi satu dunia yang terkena. Jadi kita perlulah muhasabah diri, dan saya tahu banyakkan yang sektor-sektor yang belum lagi kita kenali seperti spa, seperti in fact ada tour guide yang sebagai profesional, sebagai freelance pun terkesan, dan juga pihak dan juga syarikat restoran-restoran, shopping center, retail outlet. Dan ini lebih kurang 640,000 syarikat lah yang terkesan. In fact, Makcik Kia pun terkesan. Makcik Kia ni dia goreng pisang, dia jual goreng pisang di tempat-tempat pelancongan, dan pelancong tak ada. Macam mana nak jual goreng pisang ni kat dengan pelancong, sebab pelancong tak ada. Jadi Makcik Kia pun terkesan. Jadi kita purata kalau industri pelancongan menjurus ke semua ekonomi ataupun semua sektor ataupun semua orang akan terlibat, akan terkesan. Seterusnya, berikut merupakan sumber-sumber yang diperoleh daripada media sosial seperti Facebook dan YouTube berkaitan dengan impak negatif ekonomi dalam pelancongan. Ekonomi yang terjejas ekoran daripada beberapa faktor seperti COVID-19 dan juga pelaksanaan GST turut memberi kesan yang buruk kepada industri pelancongan. Dan berikut merupakan impak faktor GST kepada industri pelancongan yang menyebabkan jumlah pelancongan di Malaysia semakin berkurang akibat pelaksanaan GST. Sejak awal Januari 2020, coronavirus atau COVID-19 bagaikan satu petaka yang melanda industri pelancongan dunia, termasuklah industri perhotelan. Pada peringkat pertama, industri perhotelan menerima pembatalan tempahan bilik secara mendadak mencecah angka 193,000 bilik dan kerugian lebih daripada 75 juta ringgit. Hal ini menyebabkan semua hotel tidak dapat beroperasi sepenuhnya dan kerugian lebih daripada 500 juta secara keseluruhannya industri perhotelan di Malaysia. Objektif utama pengusaha hotel adalah untuk meneruskan operasi dalam keadaan kerugian yang paling rendah dengan kos upah dan gaji adalah antara paling besar liability bagi syarikat masing-masing. Setakat 20 Mac 2020, sebanyak 2,041 pekerja hotel telah diberhentikan secara keseluruhannya. Industri perhotelan di KL paling terkesan dengan kerugian bernilai 24 juta ringgit dan diikuti Sabah sebanyak 11 juta dan Selangor 9 juta ringgit. Untuk bulan April, Mei dan Jun, kita harus tunggu dan lihat sama ada virus COVID-19 ini dapat dikawal ataupun tidak. Sekiranya dapat dikawal, kita dapat melihat pemulihan perlahan-lahan ekonomi negara daripada industri perhotelan bermula pada bulan Julai hingga Disember 2020 dan akan kembali pulih lebih lagi pada tahun hadapan. Adakah industri pelancongan dan perhotelan akan pulih seperti sedia kala? Ya, pelancongan dan pengembaraan merupakan satu gaya hidup bagi masyarakat dunia. Sekiranya COVID-19 berjaya diatasi, kita akan lihat suku akhir tahun iaitu Oktober, November dan Disember akan menyaksikan masyarakat dunia kembali berasa yakin dan
selesa untuk melancong. Di samping itu, hampir kesemua pengusaha industri perhotelan berpuas hati dengan segala inisiatif kerajaan membantu mereka. Tahukah anda juga industri perhotelan adalah antara industri yang sangat penting dalam menjana ekonomi negara dan Malaysia adalah merupakan antara negara yang terkenal yang dilawati oleh pelancong antarabangsa. Sehubungan dengan itu, Persatuan Pelancongan dalam Malaysia juga terperanjat kerana sudah mula menerima pertanyaan mengenai pakej pelancongan dari ejen-ejen negara termasuklah China dan sebagainya untuk bulan September. Ini bermaksud pelancong-pelancong sangat yakin Malaysia akan pulih daripada wabak COVID-19 ini secepat mungkin.